KPM. Kacang bukan sembarang kacang, kacang melilit di pohon jati. Cikgu Wan datang bukan sebarang datang, datang untuk menabur bati. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Hanif Sean, hos baru anda di Teras Didik TV KPM. Saya harap semua dekat rumah sudah sihat-sihat, ya, sihat-sihat belaka. Yang penting saya ingin menasihatkan anda semua, juga diri saya sendiri, untuk sentiasa mematuhi SOP. Apa yang kita kena buat kalau perlu keluar untuk membeli barang keperluan asas, pastikan anda semua memakai pelitup muka yang tutup daripada atas hidung sehingga ke bawah dagu. Dan kita kena pastikan kita mengamalkan penjarakan sosial. Kalau ada orang lain di sebelah, pastikan ada penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter. Dan yang penting juga ialah kita sentiasa mengekalkan kebersihan tangan, basuh dengan air secukupnya dengan sabun. Tapi kalau tak ada, ni dia, sanitasi tangan anda sentiasa, itu sangat penting, ya. Dan tadi kita kemainlah, kita tengok Cikgu Wan kita berpantun. Saya ditemani Cikgu Wan kita. Assalamualaikum Cikgu Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, apa khabar hari ini Cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey Cikgu, saya suka pantun Cikgu tadi. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri sendiri kepada adik-adik kita kat rumah. Okey, nama saya Cikgu Wan Muhammad Saifuddin bin Wan Hassan dari SMK Bandar T6 Peluang Johor. Berpengalaman 14 tahun dalam dunia pendidikan. Wow, Cikgu. Alhamdulillah, Cikgu. Ya, saya rasa pengalaman tu mesti pengalaman yang luas, Cikgu. Banyak yang kita nak berkongsi dengan adik-adik kita dah hari ini. Dan tentunya bukan kita berdua sahaja hari ini, ya, Cikgu. Kita ada juga adik-adik di rumah. Assalamualaikum adik-adik di rumah kita. Apa khabar semua? Semua okey? Baik. Okey, Alhamdulillah. Kita Cikgu ditemani oleh Alhamdulillah. Kita ditemani oleh 4 pelajar daripada SMK Bandar T6 Keluang Johor, ya. Saya akan sebutkan nama masing-masing dan sila perkenalkan diri. Yang pertama, kita ingin berkenal dengan Nur Alia Batrisha. Silakan Alia. Hikayat Melaka tiada terperi, Dinda Alia nama diberi. Assalamualaikum dan salam perkenalan daripada saya Nur Alia Batrisha binti Irwansha dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar T6 Keluang Johor. Alia, saya sangat kagum dengan pantun. Tadi Cikgu Wan dia berpantun, sekarang Alia pula berpantun. Okey, kita nak kenal pula dengan Syamil. Tanah termasik indah dan permai, Kanda Syamil, pujaan ramai. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamil Hafiz bin Zamzul Amri. Saya dari SMK Bandar T6 Keluang Johor. Alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam Syamil. Terima kasih juga pantun tu, saya suka. Dan seterusnya kita ingin berkenal dengan Muhammad Amirul Hijaz. Silakan Amirul. Busana Tun Teja, syarat bersulam. Dinda Hijaz, menghulur salam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Hijaz bin Mat Adahan Nizam daripada SMK Bandar T6 Keluang Johor. Alhamdulillah, thank you. Terima kasih ya Amirul Hijaz, ya. Dan juga yang terakhir, ada pantun juga kan ni? Kita nak berkenalan dengan Zuhailin. Puteri Bentan di Pinang Bentara, hamba Zuhailin panggilan mesra. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zuhailin binti Zamil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar T6 Keluang Johor. Waalaikumsalam. Salam perkenalan kepada semua pelajar kita daripada SMK Bandar T6 Keluang Johor. Saya sendiri suka dengan pantun masing-masing tu. Memang canggih lah saya cakap, ya Cikgu Wan, ya. Okey, sebelum kita teruskan Cikgu Wan, kita nak tengok dulu sedikit video yang ada ni. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu. Kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura di dalam Malaysia diiktiraf British. Selain itu, Sabah dan Sarawak mendapat kelebihan untuk menubuhkan Kabinet Negeri serta penduduk Bumi Putra Sarawak dan Sabah
mendapat peristirafan sama seperti orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peristiwa pengisytiharaan di Malaysia berlangsung pada 16 September 1963 dan dilakukan secara serentak di Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak. Peristiwa ini dilakukan dengan penuh istiadat. Misalnya, di Kuala Lumpur, Yang di-Pertuan Agong membacakan pengisytiharaan di Stadium Merdeka. Peristiwa ini merupakan sejarah yang sangat penting untuk generasi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian Julai 1963 dikenali sebagai Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement atau singkatannya ialah MA63. Antara pihak yang telah menandatangani perjanjian ini ialah Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Sekian, terima kasih. Baiklah cikgu, tentunya kita ingin mematuhi SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19. Maka saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasikan tangan. Okey, boleh. Silakan, tak cikgu. masalah. Saya juga ingin sanitasi tangan saya. Dan saya rasa dah banyak dah pantun saya dengar tadi daripada cikgu sendiri, daripada adik-adik kita. Saya rasa tercabar cikgu. So saya ada buat mesti pantun kena beli sendiri. pantun tu. Boleh. Boleh, saya nak tak ada beli masalah. pantun cikgu. Okey, saya cuba. Selamat datang Cikgu Wan ke sini. Kami di Didik TV berbesar hati. Boleh tak cikgu? Boleh, sangat bagus. Tu kita buat dah 5 saat tadi cikgu. 5 saat pun sebagus macam tu. Betul. Okey. Cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan apa yang kita nak belajar hari ini dalam mata pelajaran sejarah. Okey, boleh. Baik, pengacara majlis. Silakan. Okey. Sebelum sesi pembelajaran atas talian dimulakan, saya minta murid di rumah serta anak didik saya yang berada atas talian bersama teman setia, iaitu buku teks sejarah tingkatan 5 pada halaman 103 sehingga 105. Menarik tu cikgu. So saya pasti adik-adik kita di rumah juga telah bersedia dengan buku masing-masing. So topik apa yang kita nak belajar cikgu dalam halaman-halaman tersebut? Okey, topik yang kita akan belajar pada hari ini ialah berkaitan dengan peristiwa perjanjian Perjanjian 1963 dan juga peristiwa pengisytiharan Malaysia. Baiklah cikgu. Ya, kita punya objektif pembelajaran hari ini. Okey, untuk objektif pembelajaran pada hari ini ialah ini adalah objektif pembelajaran pada hari ini untuk memastikan anak murid di rumah serta pelajar saya yang berada di atas talian dapat menghuraikan kandungan Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Oh cikgu, menarik ni cikgu. Saya rasa ini topik yang sangat penting sebab ini tentunya sejarah negara kita. Tetapi sebelum kita lebih lanjut dengan perjanjian tahun 1963 ni, mungkin kita boleh lihat sebentar. Mungkin saya pasti adik-adik kat rumah pun nak cipta pantun sendiri. Betul tak? Okey, so kita akan berehat sebentar. Pastikan anda semua kekal bersama kami di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali dengan kita di Teras Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean. Dan hari ini saya bukannya seorang, tentunya saya ditemani oleh Cikgu Wan Saifuddin daripada SMK Bandar T6 Keluang Johor bersama adik-adik kita di rumah juga daripada sekolah yang sama. Hari ini cikgu, kita nak belajar Perjanjian Malaysia 1963. Betul cikgu? Ya, Perjanjian Malaysia 1963. Okey, silakan cikgu. Apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, untuk anak didik saya yang berada di atas talian serta murid yang berada di rumah,
Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkaitan dengan subtopik hari ini, kita nak pastikan anak didik saya, murid di rumah kenal dan cinta terlebih dahulu. Apa itu Perjanjian Malaysia 1963? Boleh saya mulakan? Bila cikgu? Okey. Dengan puitis sekali cikgu sebut tu. Saya suka. Perjanjian Julai 1963 ni turut dikenali sebagai Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement MA 63. Okey, perjanjian ini merupakan sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Okey, ditandatangani pada Julai 1963 di London. Dan kandungan perjanjian adalah seperti yang dikemukakan oleh Jawatan Kuasa Antara Kerajaan ataupun JAK. Okey, saya ada satu soalan untuk anak didik saya yang berada nun jauh di keluar sana. Sudah bersedia ke belum? Adik-adik kita dah sedia dah? Okey. Dulu bagi thumbs up tu cantik. Okey, silakan cikgu. Okey. Apakah cabaran yang cikgu nak bagi ni? Okey. Apakah prinsip utama Perjanjian Malaysia 1963? Ada sesiapa yang nak cuba? Cikgu, saya nak jawab boleh? Okey, dipersilakan Syamil. Saya nak Apa jawapan awak? Okey, prinsip utama perjanjian ini adalah untuk mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Betul ke cikgu Okey, jawapan betul. saudara Syamil kita tu? Ya, sangat tepat dan sangat bagus Syamil. Cemerlang. Mengiktiraf hak yang sama. Okey, Bagus. saya teruskan pembelajaran pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, kita akan lihat. Okey, ini merupakan peristiwa di mana Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash mengadakan sidang akbar pada 6 Julai 1963 di Kuala Lumpur. Okey, untuk apa? Mengumumkan ke London bagi menghadiri majlis menandatangani perjanjian pembentukan Malaysia. Menarik cikgu gambar ni. Maknanya gambar ni keluar pada 6 Julai 1963 di Kuala Lumpur. Ya, di Kuala dan Lumpur. perjanjian tersebut telah dimeterai pada 9 Julai Ya. 1963 di London. Betul cikgu? Di London, sangat tepat. Okey, teruskan cikgu. Okey, kita teruskan ya. Okey, kita akan lihat pula apakah intipati ataupun isi kandungan perjanjian Malaysia 1963. Okey, yang pertama ialah tarikh pembentukan Malaysia adalah pada 31 Ogos 1963. Yang kedua, Sarawak, Sabah, Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang ketiga, Kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Hanif, jika berkaitan dengan perjanjian isi kandungan, pelajar akan risau. Kenapa dia mereka risau cikgu? Macam mana nak ingat? Itu masalah pelajar. So macam mana? Apakah nasihat cikgu kalau mereka ada masalah ini? Okey, nasihat saya akan bagi satu ubat ni untuk mereka. Ubat apa tu cikgu? Macam bunyi macam menarik Saya pun perlulah ubat ni. Okey, untuk mengingati fakta berkaitan intipati perjanjian, pelajar perlu ingat kata kunci. Apa kata kunci? Okey, sebagai contoh yang mudah Okey, kata kunci yang pertama kita boleh jadikan tarikh itu sebagai kata kunci. Jadi pelajar akan ingat tarikh apa? Tarikh pembentukan Malaysia. Okey, yang kedua, Sarawak, Sabah, Singapura. Saya akronimkan mereka sebagai 3S. 3S. Sarawak, Sabah, Singapura. Okey, mereka menjadi apa? Menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia. Dan yang ketiga, saya akronimkan, saya gunakan kata kunci mengiktiraf. Siapa iktiraf siapa? Baiklah. Okey, British mengiktiraf kedaulatan Sarawak, macam cikgu cakap Sabah tadi, dan Singapura. Macam cikgu cakap tadi, minta maaf, tarikh, 3S dan mengiktiraf. Ya. Menarik tu cikgu. Ya. Baik tu. Okey, silakan. Apa? Saya rasa ada yang keempat juga di situ. Ya, tapi belum tamat lagi Dia punya belum tamat intipati lagi? belum. Masih ada lagi intipati lain yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963. Jadi saya serahkan tugas ini kepada anak didik saya untuk menyatakan intipati-intipati tersebut. Okey, silakan. Siapa yang ingin mengongsikan apakah intipati di Cikgu, Malaysia? Alia nak jawab boleh? Boleh, silakan Alia.
Antara intipati lain Perjanjian Malaysia ialah yang keempat, memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan Kabinet Negeri. Manakala yang kelima, memperuntukkan tempoh peralihan masa, contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah. Kata kunci bagi isi keempat pada kelebihan, manakala kata kunci bagi isi kelima pada tempoh peralihan masa. Menarik tu cikgu, saya rasa. Cikgu Zuhaili nak sambung. Okey, silakan Zuhaili untuk meneruskan. Baiklah, yang keenam, kerusi parlimen diberikan kepada Singapura 15 kerusi, Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Kata kunci untuk intipati ini ialah bilangan kerusi. Rakan-rakan di luar sana perlu ingat berapa banyak bilangan kerusi yang dinyatakan dalam intipati tersebut. Okey, bagus. Menarik tu Zuhailin. So kata kuncinya bilangan kerusi. Bilangan kerusi, jumlah kerusi. Baiklah. Ada lagi cikgu intipati? Ada lagi. Saya rasa ada satu lagi intipati yang tertinggal. Okey, siapa nak nyatakan intipati tersebut? Cikgu, saya nak nyatakan satu lagi intipati yang terdapat pada perjanjian tersebut. Okey, boleh diteruskan. Penduduk Bumiputera di Sarawak dan juga Sabah mendapat pengiktirafan sama seperti orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Kata kunci bagi yang terakhir tadi adalah mendapat pengiktirafan. Okey, sangat tepat. Mendapat pengiktirafan. Mendapat pengiktirafan. Menarik cikgu. So yang kita telah dengar tadi, yang saya telah dengar dengan adik-adik kita dengar dekat rumah tadi, dengar juga, kita ada berapa intipati keseluruhannya cikgu? Okey, intipati keseluruhannya ialah 7. Ada 7 kesemuanya. 7 intipati dan 7 kata kunci yang insya-Allah boleh membantu kita semua lebih ingati apa isi kandungan Perjanjian Malaysia dia. Ya, sangat tepat. Menarik tu. Okey, cikgu teruskan. Apa lagi yang kita ada? Okey, kita akan teruskan sesi pembelajaran pada hari ini untuk menambahkan keseronokan supaya pelajar ni seronok belajar sejarah, mereka faham dan cemerlang dalam peperiksaan. InsyaAllah, saya setuju cikgu. Kita teruskan permainan boleh? Okey, ini permainannya. Oh, kita ada mainan sikit cikgu? Ya, permainannya. Kita masih lagi nak jual beli pantun. Masih jual beli pantun. Ya, saya pasti boleh. ramai kat rumah dah cipta pantun. Cikgu ni banyak rahsia, ada pantun lagi rupanya. Ada lagi pantunnya. Okey, silakan cikgu. Okey, saya akan jual pantun tersebut dan anak didik saya yang berada atas talian akan membeli pantun tersebut. Dah bersedia ke belum? Adik-adik kita kat rumah dah sedia? Ya, sangat bersedia ya. Okey, bagus. Banyak tenaga adik-adik kita kat rumah sekarang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Okay. Silakan cikgu jual pantun yang pertama. Okey, Puteri Kedah wajahnya ayu, memakai sutera bercorak melati. Iktiraf Sabah bahasa Melayu, balasan apa sebagai ganti? Saya tak terjawab cikgu, saya mengaku. Tapi sampai kita benar kat adik-adik kita dekat rumah. Siapa yang ingin membeli pantun cikguan kita ni? Okay, nampaknya mereka sedang teruja untuk mencari jawapan. Semuanya tengah cepat betul adik-adik kita nak cipta pantun ni cikgu ya. Mereka hanya menyatakan sahaja jawapan tersebut. Okey. Apakah jawapan anda? Ada siapa yang ingin mencuba? Okey, nampaknya masing-masing sudah mengangkat jawapan ya. Okey, Zuhaili. So kita nampak, okey, cuba kita jawab jawapan Zuhaili menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun selepas tahun 1963. Saya rasa keempat-empat pelajar kita ada jawapan yang sama, cikgu. Ya, kesemuanya memberi jawapan yang tepat. Tepat, alhamdulillah. So kalau kita ulang semula, mengatakan menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun selepas Syamil Hijaz Hafiz, cuba angkat tinggi sikit Hafiz, saya tengok. Selepas tahun 1963. Okey. Saya teruskan dengan menjual pantun yang kedua, boleh? Silakan cikgu. Okey, saya akan jual pantun yang kedua. Dah bersediakah anak didik saya di Keluang? Okey, nampaknya sangat bersedia ya mereka. Okey, ini pantun saya yang kedua. Dengariannya lah. Okey. Di dalam taman subur kendasa, gugur satu di balik kolah. Siapa gerangan pejuang bangsa, bahasa Melayu pengantar sekolah? Tu dia. Cikguan kita dah menjual kali kedua dah. Dalam segmen ni. Okey, kita tengok adik-adik tengah
menulis jawapan. Saya pun tertanya-tanya cikgu, siapakah pejuang kebangsaan, betul ke? Pejuang bangsa. Pejuang bangsa. Yang menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Baiklah, okey. Adik-adik, cuba kita tengok siapa yang punya jawapan yang tepat. Kongsikan jawapan anda semua. Semuanya mengatakan apa tu cikgu? Datuk Mustafa Datuk Harun. Betul ke cikgu jawapan mereka? Ya, sangat tepat. Jawapannya ialah Datuk Mustafa Datuk Harun. Menarik. Okey, tahniah adik-adik kita kat rumah ya cikgu. Saya rasa cikgu dah jual 2 pantun. Saya nak cuba jual 1, boleh tak? Okey, boleh. Saya memang dah sediakan pantun untuk Hanif. Baiklah. Okay, adik-adik kat rumah, pastikan anda bersedia. Abang Hanif nak cuba menjual ya. Abang Hanif. Okey. Tumbuh berangan di hujung pekan, tempat jentayu menyapa merbah. Dewan undangan bila luluskan. Bahasa Melayu rasmi di Sabah. Okay, adik-adik kat rumah, sila tuliskan jawapan anda. Kita tengok apa jawapan untuk pantun yang saya telah jual ni ya. Bagus Hanif berpantun. Ya. Bagus. Ya kan? Alhamdulillah, sebab kita dapat latihan daripada cikgu tadi, dah banyak pantun dah. Latihan seketika. Latihan seketika yang kita cuba buat tadi. Okey, adik-adik kat rumah sudah bersedia dengan jawapan anda? Kalau dah bersedia, kita boleh angkat jawapan. Baiklah, kita sudah ada 1, 2, 3. Okey, apa jawapan dia cikgu? Jawapan yang tepat ialah, tapi saya lihat dekat skrin tu, ada seorang pelajar memberi jawapan yang berbeza. Ada seorang anak didik saya tu memberi jawapan yang berbeza berbanding rakan yang lain. Perasan tak Hanif? Yes, ada yang mengata 1971, ni 1970. 70 ke 70? Dia dah conteng situ. Ada 2 tahun kat situ cikgu. Ada yang mengatakan 1971 dan juga Syamil, apa jawapan Syamil tadi? Syamil angkat Syamil, apa jawapan awak? 71. Okey, apa jawapan yang sebenar cikgu? Jawapan yang sebenarnya ialah pada tahun 1971. 1971. Baiklah, tahniah semua. Okey, saya rasa majoriti mendapat jawapan yang tepat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, okey. Teruskan cikgu. Apa lagi yang kita ada hari ini? Okey, saya rasa kita akan teruskan keseronokan pada hari ini. Yes. Seronok tak Hanif belajar sejarah? Seronok, saya rasa bersemangat sebab sejarah saya pasti cikgu bukan hanya untuk menghafal, tapi kena faham subjek ni ya, supaya kita boleh lakukan yang terbaik untuk masa hadapan, perancangan kita di masa hadapan. Ya, sangat tepat Hanif. Okey, saya teruskan ya pembelajaran pada hari ini. Okey, cikgu, tapi kan saya rasa sebelum kita nak betul-betul teruskan lagi, sebab saya rasa adik-adik kat rumah pun kemain bertenaga dan saya nak anda semua pasti kekal bertenaga. Kita akan berehat sebentar saja. Pastikan anda bersama kami di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, anda kembali dengan kami di Teras Didik TV KPM. Saya pasti kat rumah tadi masa tengah berehat ada lagi yang cerita-cerita pantun, betul tak? Kemain kita berpantun-pantun hari ini dan juga saya Hanif Sean ditemani oleh Cikgu Wan daripada SMK Bandar T6 Keluang Johor. Hari ini kita belajar mata pelajaran sejarah mengenai Perjanjian Malaysia 1963. Perjanjian Malaysia 1963. Okey cikgu, teruskan. Kenapa cikgu pegang bunga di tangan cikgu? Okey, saya ada sedikit permainan. Okey, permainan lagi untuk menambahkan keseronokan pada hari ini. Tentunya cikgu. Okey, jika sebentar tadi pelajar sudah menjelaskan berkaitan intipati Perjanjian Malaysia 1963, sekarang kita akan lihat pula berkaitan dengan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Menarik cikgu. Okey, tapi sebelum tu saya akan hadiahkan bunga kepada anak didik saya yang berada di Keluang Johor. Silakan cikgu nak hadiahkan bunga. Ni magic ya. Daripada sini hantar ke sana. Okey, kita cuba buat magic sikit cikgu. Okey, saya akan buat magic. Okey, saya serahkan pada awak semua. Dah bersedia ke belum?
Okey, semua sudah bersedia. Sangat excited untuk dapat hadiah daripada cikgu. Okey. Adik-adik kat rumah, ambil bunga Cikgu Wan kita ni. Sila ambil bunga Cikgu Wan. Cikgu Wan buat magic dalam mata pelajaran. Wow, masing-masing. Okey, capai. Uish, Cikgu. Apakah muslihat ni Cikgu yang kita berada dekat sini dan adik-adik kat rumah dapat bunga? Itu adalah satu permainan. Wow, menarik. Cikgu masing-masing ada bunga yang warna ada berbeza-beza. bunga yang berbeza-beza. Apakah erti warna-warna ni Cikgu? Okey, warna yang berbeza ni sebenarnya mewakili tugasan yang berbeza. Okey, kita akan lihat apa tugasan yang berbeza. Okey, sekarang ni kita akan lihat peristiwa pengisytiharan Malaysia. Okey, kita mulakan dengan peristiwa pengisytiharan Malaysia yang berlaku di Kuala Lumpur. Silakan Cikgu. Okey, Ijaz. Peristiwa di Kuala Lumpur menyaksikan Yang di-Pertuan Agong membacakan pengisytiharan di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Menarik jawapannya Cikgu. Betul, adakah itu? Ya, sangat tepat. Bagus. Okey. Seterusnya daripada Kuala Lumpur kita akan terbang ke Bumi Kenyalang. Iaitu kita akan lihat peristiwa pengisytiharan yang berlaku di Sarawak. Siapa yang nak kongsikan? Seterusnya, di Sarawak pula Cikgu, Datuk Abang Haji Openg Abang Sapi mengangkat sumpah jawatan Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Pengisytiharan Malaysia dibaca oleh Khair Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching. Turut hadir pada hari tersebut ialah Kabinet Negeri. Okey, jawapan yang sangat tepat. Tahniah untuk mereka semua. Tahniah. Tadi yang pertama, tapi belum tamat lagi tahu ni. Belum tamat lagi. Okey, ada satu lagi peristiwa yang berlaku di negeri Sabah. Negeri Sabah pula. Kita teruskan dengan adik Alia Batrisha. Silakan Alia. Okey, baiklah. Di Sabah pula, Datuk Mustafa Datuk Harun dia mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu serta dia menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah. Manakala Tun Abdul Razak Husin pula dia mewakili Kerajaan Persekutuan. Menarik tu Alia. Adakah itu jawapan yang tepat Cikgu? Yes, jawapan yang sangat tepat. Okey, tapi kita perasan tak Syamil tu macam gelisah sebenarnya. Kita kena bagi peluang dekat Syamil lah, Cikgu. Kita akan bagi satu soalan bonus untuk Syamil ya. Silakan. Okey, Syamil, gementar ke tidak? Terlihat. Saya gementar sikit lah Cikgu sebabnya rakan-rakan saya yang lain dah selesai ceritakan peristiwa pengisytiharaan Malaysia di lokasi-lokasi tadi. Okey, jangan risau Syamil. Ada satu soalan bonus untuk awak. Saya pun gementar Cikgu nak tunggu soalan bonus. Gementar. Okey, apakah peristiwa yang berlaku di Sarawak pada 22 Julai 1963 Syamil? Jeng. Silakan Jamil. Okey, dia macam tengah mencari jawapan Kita bagi dia lagi gementar. Berdasarkan pengetahuan saya lah, peristiwa penting yang berlaku pada tarikh tersebut ialah Stephen Kalong Ningkran dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak dan pada tarikh tersebut juga diisytiharkan Hari Sarawak dan Cuti Umum Negeri. Wow. Adakah itu jawapan yang tepat Ya, Cikgu? sangat tepat. Saya rasa mereka layak untuk mendapat tepukan untuk diri sendiri. Wah, tahniah kepada semua dan juga Syamil tadi. Walaupun Syamil gementar ya, tetapi dengan segala keyakinan Syamil jawab tadi. Bagus Syamil. Bagus kepada semua sebenarnya. Ya, bagus. Okey. So kita dah selesai dah Cikgu. Okey, kita sudah selesai. Okey, sekarang ni kita akan beralih kepada soalan kebat. Okey, silakan. Soalan kebat. Okey, ini tugasan kebat yang diberikan lebih awal kepada mereka sebagai tugasan di rumah dan jawapan akan diberikan pada hari ini oleh mereka semua. Okey, ini soalan kebatnya ialah Perjanjian Julai 1963 telah memberi manfaat kepada Malaysia pada hari ini. Berikan bukti yang menyokong pernyataan tersebut. Okey, inilah soalan kebat yang mereka buat dan akan nyatakan hasilnya pada hari ini. Baiklah. Okey, tapi untuk pengetahuan Hanif, untuk membuat satu jawapan kebat yang lengkap, pelajar ini perlu menguasai beberapa perkara. Okey, boleh saya terangkan Hanif ya? Silakan Cikgu. Yang pertama, pelajar perlu tahu apa kehendak soalan. Yang kedua,
memahami istilah-istilah yang ada dalam soalan tersebut. Okey, itu proses awalnya. Mereka faham kehendak, mereka faham istilah, barulah mereka masuk kepada proses seterusnya. Menghasilkan jawapan dengan mencari fakta utama. Okey, mencari fakta utama tu pelajar rasanya tak ada masalah sangat. Masalah yang paling ketara ialah bagaimana ingin mengembangkan idea. Mengembangkan idea. Okey. Sebenarnya untuk soalan jawapan kebat yang bagus, pelajar perlu ada fakta, huraian lanjutan, contoh dan inferen. Ini sangat penting saya rasa, ya, cikgu. sangat penting. Ini adalah dia punya langkah untuk menghasilkan sebuah jawapan yang baik. Betul. Jika memenuhi 5 kriteria ini, pelajar akan dapat markah yang baik. Markah yang baik, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan aktiviti pada hari ini. Okey, siapa pelajar saya, anak didik saya di keluang sana ingin menyatakan jawapan tersebut? Cikgu, saya nak cuba. Okey, dipersilakan Zuhaili. Baiklah. Fakta utama, semua kaum dapat menikmati kehidupan yang harmoni. Huraian bagi fakta di atas ialah semua kaum tersebut dilindungi oleh perlembagaan dan undang-undang yang sama bagi semua kaum. Seterusnya, huraian lanjutan pula ialah keadaan hidup yang harmoni membolehkan mereka bebas mencari rezeki, merebut peluang ekonomi serta bebas bersosial. Bagi fakta ini, contoh yang sesuai ialah meraihkan sambutan Hari Raya, Deepavali dan Tahun Baru Cina. Bagi inferen, saya cuba cikgu. Ya, boleh. Tuntasnya, masyarakat dapat hidup harmoni tanpa wujudnya pertumpahan darah serta krisis perkauman di negara kita dan melahirkan masyarakat yang menerima jurang perbezaan yang ada. Okey, satu jawapan yang tepat. Kenapa saya cakap tepat? Kerana fakta yang tepat, huraian yang jelas, huraian lanjutan yang jelas, contoh yang tepat serta inferen yang matang dan jelas. Jadi Zuhaili ni layak untuk mendapat markah penuh. Tahniah Zuhaili. Saya rasa memang bagus. Seperti yang cikgu cakap tadi, dengan fakta yang mereka ada daripada kenyataan tadi, mereka terpaksa, mereka kena harus membuat huraian dan huraian lanjutan yang lebih banyak jelas ya. Lepas tu memberikan contoh untuk menunjukkan tahap kefahaman lebih dan inference juga supaya mereka lebih faham. Betul cikgu? Betul. Inferen ni Hanif ialah kesimpulan kecil bagi isi utama ataupun fakta utama yang pelajar peroleh. Menarik. Okey, dia berbeza dengan inferen dalam mata pelajaran sains. Menarik cikgu. Okey, menarik. Saya rasa tapi saya rasa ini 5 elemen ini kita boleh digunakan dalam pelbagai jenis jawapan untuk soalan-soalan lain juga. Ya, memang kena lengkap ke 5 elemen ni untuk mendapat markah yang baik bagi soalan kebat, terutamanya pada bahagian esei, karangan. Tentunya. Okey. Apa lagi yang kita ada cikgu untuk hari ini? Okey, saya nak ingatkan pelajar saya, saya selalu ingatkan pelajar saya, untuk menghasilkan penulisan kebat yang baik, mereka perlu ada 5 jari ni mereka kena gunakan supaya mereka ingat, sebab mereka menulis guna jari kan. Betul. Jadi mereka kena ingat, okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ibunya sebagai fakta, anaknya huraian lanjutan, contoh, dan yang bongsu sebagai inferen. Menarik. Itu nak memudahkan pelajarlah untuk mengingatinya. Betul. Saya juga setuju dengan itu. Baiklah. Apa lagi yang kita ada cikgu untuk mengenai perjanjian Malaysia 1963 lagi? Okey, kita teruskan lagi dengan mendengar jawapan kebat daripada pelajar saya yang lain, boleh tak? Silakan. Okey, kita teruskan dengan Syamil. Rasanya dia sangat macam tertarik untuk memberi jawapan, senyum je sepanjang masa. Bagus tau. Saya suka dengan keyakinan Syamil ni. Ya, boleh teruskan Syamil. Tak ada masalah. Cikgu, boleh tak saya nak jawab soalan kebat ni menggunakan pendekatan lirik lagu? Boleh. Sangat digalakkan. Okey, saya gunakan ya. Buruh, nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Anak-anak terasuh mindanya, lahir generasi bijak pandai. Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Melalui petikan lirik lagu Keranamu Malaysia tadi, saya akan cubalah untuk hasilkan sebuah esei yang lengkap. Fakta utama dari lagu tadi, keadaan sosioekonomi masyarakat yang semakin baik.
huraiannya kerana gaya hidup masyarakat sama ada di bandar atau di kota berubah hasil daripada kemajuan yang dicapai. Huraian lanjutannya pula, masyarakat juga mendapat pendidikan yang baik sehingga melahirkan golongan yang terasuh minda dan membentuk generasi bijak pandai. Contohnya, pakar IT dan teknologi di mana orang di bandar dan di kampung dapat menikmati kemudahan teknologi yang sedia ada. Dan yang terakhir, inferensnya, jelaslah bahawa masyarakat pada hari ini dapat hidup selesa hasil daripada perjuangan tokoh-tokoh terdahulu dan kesinambungan perjuangan itu diteruskan oleh pemimpin pada hari ini sehingga masyarakat dapat menikmati pelbagai faedah dan manfaat. Okey. Ini salah satu sempurna saya rasa. Ya, lengkap, cikgu. sangat lengkap kan? Betul. Okey, ini salah satu pendekatan yang saya gunakan. Pendekatan nyanyian, cikgu. Ya, mereka pelajar ni akan kumpulkan lagu-lagu patriotik dan juga lagu-lagu berunsur nasihat untuk ambil lirik dia, kita letak pada fakta, huraian lanjutan, contoh dan inference. Menarik, cikgu. Dan Syamil, kalau saya jadi pemeriksa lah, saya tengah jalan-jalan kat Dewan Peperiksaan tu, kalau saya dengar orang nyanyi, saya pasti tu mesti Syamil. Saya pergi tengok, ni Syamil ni tengah buat sejarah ni. Bagus. Sambil jawab, sambil nyanyi. Sambil jawab, sambil nyanyi. Kalau ramai-ramai nyanyi tu, saya tahu ni semua mesti anak murid Cikgu Wan ni. Ya, satu dewan bising. Dewan bising tak apa. Sekarang nyanyian ni semua sedap. Okey, sedap didengari. Ya. Okey, nampaknya Alia Batrisha tu macam ada jawapan je. Dia macam tak puas hati, tak boleh bagi jawapan. Okey, Alia. Alia nak nyanyi juga ke, Alia? Tak nyanyi. Cikgu, saya nak jawab soalan keyboard ni juga boleh? Boleh, kenapa tidak? Silakan, Alia. Silakan, Alia. Fakta utama mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Huraian dipunya, perpaduan menjadi asas penting kepada pembangunan ekonomi dan sosial sesebuah negara supaya keamanan negara terpelihara. Huraian lanjutan dia pula, oleh itu masyarakat Malaysia dapat hidup bersatu padu, bertoleransi serta tanpa prejudis sesuai dengan masyarakat majmuk yang ada di negara ini. Contohnya, terdapat masyarakat Melayu, Cina, India dan kaum Bumiputera yang lain. Inference dia pula, perpaduan dalam kalangan rakyat akan melahirkan masyarakat yang bersama-sama menggembing tenaga ke arah pembangunan ekonomi serta mengelakkan pemikiran perkauman yang sempit. Okey. Menarik, cikgu, jawapan dia tu? Okey, jawapan yang tepat. Jawapan yang tepat. Dia menggunakan isi utama perpaduan. Betul. Okey. Betul. Dan saya rasa saya dengar juga seperti Alia mengatakan tadi, dia menyebutkan faktanya dengan huraian lanjutan, contoh dan inference, dan saya rasa macam cikgu cakap tadi sangat matang dalam pembentukan jawapan tersebut. Olahannya sangat matang. Betul. Okey. Ya, ada lagi cikgu? Ada lagi rasanya. Semua dah bagi jawapan kecuali seorang. Hijaz. Okey. Okey, Hijaz. Yang terakhir, Hijaz, jom kita tengok. Yang terakhir. Okey. Baik, cikgu, saya cuba untuk mengetengahkan idea saya. Pada pendapat saya, fakta utamanya, Malaysia muncul sebagai negara yang kaya dengan warisan kebudayaan. Seterusnya, bagi huraian, hal ini kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. Seterusnya, bagi huraian lanjutan, lihatlah kesannya, Malaysia berjaya menarik pelancong luar untuk datang ke negara kita bagi melihat sendiri kepelbagaian warisan, budaya yang unik dan menarik sehingga menjana pendapatan ekonomi negara. Contohnya, orang Melayu di Johor terkenal dengan tarian Zapin. Di Kelantan, adanya di Barat. Begitu juga dengan kepelbagaian warisan yang ada di Sabah dan juga di Sarawak. Akhir sekali adalah inference-nya. Inference-nya adalah kepelbagaian budaya dan warisan yang ada di negara kita menjadikan negara kita sebuah negara yang unik di dunia dan menarik orang luar untuk mengenali lebih dekat tentang Malaysia. Apa pendapat Cikgu Wan mengenai jawapan anak murid tadi? Hijaz jawapannya lain daripada yang lain. Dia kaitkan dengan warisan budaya yang pelbagai. Kerana masyarakat kita adalah sebuah masyarakat majmuk, dia kaitkan kepelbagaian budaya itu sebagai salah satu daya tarikan pelancong ke negara kita sehingga menjana pendapatan ekonomi. Betul. Okey, satu huraian yang saya rasa sangat matang.
Saya rasa sangat mantap juga, dan saya rasa tadi juga kita telah belajari mengenai menjawab mengenai Kebat ini. Ya, kita juga telah membincangkan mengenai intipati Perjanjian Malaysia 1963, dan cikgu sebenarnya kita ingin berehat sebentar. Saya pasti adik-adik kat rumah semua ingin berehat sebentar, tapi masing-masing dah nyanyi. Cikgu, saya nak nyanyi sikit boleh tak? Boleh, saya memang alu-alukan. Saya tapi cuba, jangan suruh saya nyanyi sudah. Okey, tak apa, nanti kita nyanyi satu. Okey. Alamak, nak nyanyi ke? Mereka di rumah jangan ke mana-mana, kita ingin berehat sebentar. Itu dia. Teruskan anda bersama kami di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kita kembali di Teras Didik TV KPM ya, bersama saya Hanif Sean, penyanyi nombor 1 anda. Tadi saya penyanyi sebelum kita berehat tadi. Baiklah, hari ini saya ditemani oleh Cikgu Wan yang mengajar kita mata pelajaran sejarah mengenai Perjanjian Malaysia 1963. Cikgu Wan, mungkin Cikgu Wan boleh terangkan lagi apa lagi yang kita belajar hari ini? Okey, kita akan teruskan dengan sesi kebat boleh? Kemahiran berfikir aras tinggi. Silakan, Cikgu. Okey, jika sebentar tadi itulah soalan latihan mereka dan mereka akan sampaikan pada hari ini. Kita cuba uji kemahiran berfikir aras tinggi mereka secara langsung. Boleh tak, Hanif? Boleh, Cikgu, sebab mereka pun sebenarnya tingkatan 5, betul tak? Ya, tingkatan 5. Okey, jom kita uji lagi, Cikgu. Kita akan uji ya. Saya ingin ambil isu perpaduan yang diutarakan oleh Alia tadi. Okey. Saya nak tanya secara langsung. Oh, muka semua terkejut ya. Jangan risau. Gunalah prinsip yang saya ajar. Keyakinan yang tinggi, awak boleh jawab soalan ini dengan bagus. Okey. Jangan risau, senyum sedikit. Semua adik-adik kita dah senyum. Okey. Ijaz, senyum betul Ijaz? Okey. Saya akan mulakan 1, 2, 3. Okey. Syamil, apakah kepentingan perpaduan dalam sesebuah negara? Bagi saya, perpaduan itu penting bagi memastikan kehidupan sesebuah masyarakat itu aman dan harmoni. Aman dan harmoni. Okey, itu kepentingan perpaduan. Okey, Zuhaini. Okey, apa pentingnya perpaduan? Bagi saya, perpaduan ini penting kerana ia adalah satu ikatan ataupun penyatuan antara kaum untuk mengeratkan silaturahim. Wow, bagus. Betul. Dia menggunakan perkataan silaturahim. Betul. Okey, sangat jelas. Hubungan sesama masyarakat. Sesama masyarakat. Betul, Cikgu. Okey. Ada lagi ingin menjawab adik-adik kita dekat rumah? Okey, macam Alia macam ada jawapan secara langsung ni. Silakan Alia. Okey, bagi pendapat saya, perpaduan ini penting kerana dapat mengelakkan konflik di antara konflik perkauman antara rakyat Malaysia. Okey, sangat jelas. Sangat jelas. So perpaduan boleh mengelakkan konflik. Ya, okey. Pergaduhan. Betul. Pertelingkahan. Betul. Okey. Kalau boleh kita tak nak semua tu, Cikgu. Ya, memang tak nak. Ada seorang lagi nak jawab ke, Cikgu? Okey, saya akan bagi soalan berbeza kepada Hijaz. Okey. Hijaz nampak takut ya, Hijaz. Okey, Hijaz, soalannya macam gini. Berbunyi seperti ini. Okey, apa kesan jika perpaduan runtuh dalam sesebuah negara? Bagi saya lah, Cikgu, jika tiadanya perpaduan atau runtuhnya perpaduan di negara kita, akan berlakunya perpecah belahan antara kaum
dan pergaduhan serta salah faham. Okey. Apa pendapat cikgu? Sangat tepat. Dia membagi kesan yang sangat jelas. Betul. Saya rasa betul. tahniah kepada adik-adik kita kat rumah. Cikgu, saya nak cuba jawab, boleh tak? Boleh. Saya cuba Kenapa pentingnya perpaduan? Okey, pada pandangan saya, perpaduan ni penting kerana jika kita bersatu padu ke arah yang sama, impian yang sama, insya-Allah lebih mudah untuk kita mencapai impian tersebut. Betul tak cikgu? Sangat tepat. Cikgu Hanif. bagi saya dua-dua jari. Thumbs Ya. up. A+ lah cikgu, A+. alhamdulillah. Okey, jawapan sangat tepat. Okey. Ya. Silakan Okey, cikgu. nampaknya kita ada teruskan soalan lagi dengan soalan-soalan kebat secara spontan untuk anak didik saya di keluang sana. Boleh. Boleh, Boleh silakan. tak semua? adik-adik kita di SMK Okey, Bandar T6 keluar. boleh. Bagus, semuanya bertenaga. Okey, sila cikgu. Apa soalan seterusnya? Okey, soalan saya seterusnya ialah apakah kepentingan anda semua anak didik saya belajar sejarah? Kita Ini lah. penting ni cikgu. Okey, apa kepentingannya? Kita nak tanam minat mereka. Siapa nak cuba jawab dahulu? Cikgu, saya nak jawab. Okey, Syamil, dipersilakan. Syamil. Bagi saya, pentingnya belajar sejarah itu supaya kita boleh belajar menghargai perjuangan tokoh-tokoh terdahulu yang telah bertumpah darah untuk memperjuangkan negara kita. Bagus. Saya sendiri tersentuh cikgu dengan jawapan tu. Saya pun sama. Sebab kita nak ingat balik tokoh-tokoh kita yang dahulu ya. Alhamdulillah, betul. okey. Saya setuju dengan Syamil tu cikgu. Okey, Ijaz, apa pentingnya awak belajar sejarah, Ijaz? Pada pendapat saya rasa kita perlu belajar sejarah kerana sejarah merupakan sebuah peristiwa yang menentukan masa depan negara, seterusnya mengisytiharkan seterusnya pengisytiharan yang dibuat memperlihatkan komitmen semua pihak Okey. dan kemajuan negara. Okey. Dia kaitkan dengan tajuk hari ini. Betul. Dia kata pengisytiharan Malaysia ni merupakan satu peristiwa yang menunjukkan komitmen semua pihak. Betul. Okey, maksudnya dia dah berjaya berfikir pada aras tinggi, kaitkan tajuk yang diajar dan olah ke dalam jawapan hebat. Betul. Sangat saya setuju. bagus. Dan Hijaz juga mengatakan cikgu bahawa sejarah membantu kita untuk merancang masa harapan kita. Ya, merancang masa depan. Betul, Okey. saya setuju juga. Okey, ada lagi cikgu yang ingin menjawab soalan? Wakil lelaki dah, rasanya kita nak dengar pula apa pandangan dan pendapat Zuhailin ataupun Alia. Silakan kita dengar dari Zuhailin dulu. Bagi saya, pentingnya sejarah ni adalah untuk maaf. Ya, tak apa, Sila. Tak apa Zuhailin, silakan. Bagi saya, sejarah ni penting untuk menguatkan jati diri anak-anak muda sekarang. Okey, bagus. Jawapan yang tepat. Okey, menguatkan jati diri. Okey. Menguatkan jati diri Jati diri anak-anak kita. muda, abang-abang seperti saya. Ya. Kan? Abang. Untuk kita menjadi lebih patriotik cikgu. Ya, lebih bersemangat patriotisme. Betul. Semangat perjuangan yang tinggi. Betul. Semangat cinta pada negara yang sangat luar biasa. Betul. Okey. Saya suka cara cikgu dengan emosi tu bercakap kan. Zuhailin pun kan. Dengan emosi patriotik. Bagus. Bagus. Saya rasa bagus. ini sangat penting. Sangat penting. Okey, nampaknya Alia macam ada pendapat atau pandangan. Boleh suarakan, Alia. Okey, dimulakan dengan senyuman. Yes. Okey, bagi Alia sejarah ni bagi Alia sejarah ni seronok sebab kita dapat meletakkan diri kita sebagai watak dalam sesuatu peristiwa yang berlaku serta lahir satu perasaan bangga dengan tanah air sendiri. Ya. Menarik tu cikgu. Menarik. Tadi kita dengar mengenai jati diri, Tadi kita dengar pasal patriotik dan sekarang mengenai rasa bangga terhadap negara kita. Dan saya tertarik sebenarnya dengan jawapan dia ialah meletakkan watak. Maksudnya dia baca sejarah tu, dia mengalami sendiri peristiwa bersejarah itu. Betul.
Jika baca, faham, alami, semangat patriotik itu akan timbul dengan mudahnya. Betul tu cikgu. Ya, saya setuju juga dengan jawapan adik-adik kita tadi, terutama sekali yang mengatakan sejarah membantu kita untuk merancang masa hadapan, dan insya-Allah mungkin ada kesilapan di masa lampau supaya kita tidak mengulang kesilapan tersebut. Betul cikgu? Ya, sangat tepat. Ya, cikgu. Sebenarnya saya nak tanya satu benda cikgu. Mungkin ramai antara pelajar-pelajar kita berkata sejarah ni cikgu banyak nak kena hafal. Kita hafal je ke cikgu, ke kita perlu lebih memahami peristiwa sejarah? Apa pendapat cikgu? Okey, padalah pendapat saya Hanif, ini pendapat saya ya. Okey, ada bahagian yang perlu dihafal, ada yang perlu diingat, tetapi perkara pertamalah pada pandangan saya, pelajar tu perlu ubah dia punya pola pemikiran. Pola pemikiran tu kena ubah. Mereka sentiasa ingatkan sejarah ni susah. Jadi mereka malas untuk belajar sejarah. Jadi mereka kena ubah pemikiran. Dan tidak semua sejarah tu ialah hafalan. Betul cikgu. Dia lebih kepada peristiwa. Betul. Okey, jadi pelajar yang baca sejarah tu, dia kena masukkan rohnya ke situ. Okey, betul, dia cikgu. Ya, rohnya. Saya suka tu cikgu. Saya memang bersemangat kalau bercerita pasal sejarah. Menjiwai, bukan menjiwai subjek ni saja, tapi menjiwai sejarah negara kita. Yang penting kita memahami nilai-nilai yang ada dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, sangat betul tepat. Sebenarnya sejarah ni seperti kita menonton sebuah drama. Betul. Dia ada permulaan, perkembangan, klimaks dan diakhiri. Betul. Dengan cara cikgu cakap tu macam sangat berdramatik cikgu. Ya, saya memang sangat teruja kalau bercerita pasal sejarah. Betul. Saya suka cikgu. Cikgu, mungkinkah kita boleh buat rumusan apa yang telah kita belajar hari ini? Okey, saya akan rumuskan apa yang dipelajari pada hari ini. Okey, pembentukan Malaysia ni merupakan satu proses yang berlaku secara sistematik. Kenapa saya cakap sistematik? Kerana dia melibatkan proses perundingan, kerjasama semua pihak demi kepentingan bersama. Semua, untuk kepentingan semua. Dan dalam masa yang sama juga, kenapa saya cakap sistematik? Kerana dia juga mendengar pandangan dan pendapat daripada penduduk yang terlibat. Okey, itu saja. Menarik cikgu, saya rasa saya setuju dengan cikgu sebab apa yang telah berlaku pada 9 Julai tahun 1963 tentunya telah memainkan peranan yang besar kepada kita hari ini pada tahun 2021. Betul cikgu? Ya, sangat tepat. Ya, okey. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Wan atas mata pelajaran kita Berjanjian Malaysia 1963 dalam subjek sejarah hari ini. Saya rasa sangat menarik. Saya sendiri belajar. Adik-adik kita di rumah di atas talian di SMK Bandar T6 Keluang Johor. Terima kasih adik-adik kita. Cuba lambai sikit adik-adik kita. Ya, kawan-kawan kita. Okey, terima kasih. Saya sangat menghargai tenaga anda semua hari ini dan tentunya mereka di rumah. Kawan-kawan kita di rumah, terima kasih kerana menonton Teras Didik TV KPM bersama kita, bersama saya Hanif Sean, bersama Cikgu Wan juga, dan insya-Allah harap-harap kita akan terus belajar, mendapatkan nilai-nilai moral, nilai-nilai ilmu yang penting, dan pastikan anda sentiasa bersama kami di Teras Didik TV KPM. Julai 1963, tarikh keramat membawa rahmat. Sebuah perjanjian menjadi realiti. Kisah ini cerita penuh bersejarah. London menjadi saksi. Sebuah kepastian, bukan dongeng lagi. Satu peristiwa perlu diingat. Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah berlangsung serentak. Pengisytiharan beristiadat penuh bermakna. 16 September 1963 harus diingati. Didik TV KPM